ada kira tak ada. Imbe pergi bagi orang. Bagi bawa jual 4,5 juta setih. 4 juta setih. Tak mahal ke enggak ya. 4 juta. Boleh jual kita dah beli kereta dah. Tu. Terus sakmu lah nah. Tak apa. Deh nyanyi deh. Call lu deh. Pasal nak akan terosak. Baru boleh pakai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي Jadi masalah orang tanya, masalah yang ada soal setelah masuk waktu. Sudah masuk waktu tapi kita belum di safar, belum musafir. Nah, waktu zuhur dah masuk. Tapi waktu zuhur dah masuk, kita belum musafir. Maka kita musafir di dalam waktu zuhur, bukan belum zuhur. Maka di sini ada orang mengatakan tak boleh kita qasar. Hanya jamak takdim sahaja. Nah, tak boleh yang lain. Maka dalam masalah tu pun ada jawab dalam muka 12. Syarat yang keempat. Dan pulaknya dalam hal kita musafir di dalam waktu. Nah, waktu sedang masuk, kita musafir. Adakah boleh kita qasar? Waktu yang sedang masuk, boleh kita qasar? Adakah harus kita qasar serta jamak? Maka itu ada jawab di muka 13, 5 baris bawah. Tenang. Semua ada. Jadi masalah orang musafir apabila sudah masuk waktu. Nah, apabila waktu dia tu sudah masuk sedangkan dia masih ada dalam sembahyang yang pertama. Tetapi dia belum musafir lagi. Nah, masa macamnya waktu zuhur, masuk waktu zuhur. Nah, waktu zuhur dah masuk, akan tapi belum dia musafir. Nah, patut adakah dia nak musafir hal keadaan dia nak semayang jamak atau nak semayang qasar? Adakah harus? Jawabnya harus. Nah, harus. Bukan mesti kena semayang tamam dahulu kemudian semayang qasar. Bukan macam tu. Ada masalah ni muka yang ke-12 dia ada jawapan. Dia kata macam mana? Yang keempat. Nah, yang keempat lepas tu baris yang ketiga lah. Yang keempatnya berkekalan safar hingga takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua.
Maka jikalau bermukim ia dahulu daripada takbiratul ihram, maka tiada harus baginya jamak kerana hilang sababnya. Maka tertentu oleh mentakhirkan sembahyang yang kedua kepada waktunya, waktu sembahyang kedua. Ini. Adapun takbiratul ihram bagi sembahyang yang pertama, maka tiada disyaratkan dapat safar ketika itu. Ini syarat jamak takdim. Maka tiada disyaratkan dapat safar ketika itu, sehingga jikalau takbiratul ihram ia seorang dengan sembahyang yang pertama. Takbiratul ihram dengan sembahyang yang pertama. Dengan sembahyang pertama pada masa bermukim. Berarti faham, pada masa bermukim makna belum dia musafir. Lagi belum musafir. Dia masih ada kat rumah. Kemudian daripada selesai takbiratul ihram yang pertama tu, safar ia seorang. Dan didapatkan safar ketika takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Dan padahal didapatkan safar, didapatkan perjalanan tu ketika takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Seperti asar. Bagi sembahyang kedua. Nas yang memadai ia seorang pada jamak takdim. Jamak kerana safar. Masalahnya ini bukan masalah dia pemudi, bukan driver kereta. Dia sebagai pengikut orang kan, sembahyang dari satu tempat, dia musafir. Sedangkan masa takbiratul ihram dia masih duduk bermukim. Dia bermukim. Apabila lah sudah selesai sembahyang pertama, tapi ketika tu dia sedang musafir, maka boleh dia jamak takdim, memadai jamak takdim asar masuk dalam waktu zuhur. Ni masalah ni. Bukan katanya tak boleh qasar, tak boleh apa. Ada pun sembahyang pertama tu memang tak boleh qasar, pasal dia mukim. Memang pasal dia mukim. Ada pun sembahyang kedua boleh dia qasar, lagi pula jamak dalam sembahyang yang pertama. Ini kalaulah dia belum musafir. Ada pun kalaulah dia sudah musafir. Dia musafir di dalam waktu zuhur. Musafir di dalam waktu zuhur, padahal dia sebelum sembahyang. Dia masyghul, dia bergaduh, dia berbimbang hendak musafir. Maka masalah ni ada jawab pada muka 13. Muka 13 dia kata dianya. Dia pada muka 13 5 baris ke bawah. Dan adalah jamak takhir ini afdal daripada jamak takdim jika ia berjalan di dalam waktu bagi sembahyang yang pertama. Jika ia berjalan di dalam waktu bagi sembahyang yang pertamanya, jamak takhir afdal daripada jamak takdim. Ini masalah dia keluar berjalan dalam waktu pertama, bermakna dalam waktu zuhur. Dia keluar berjalan, maka yang ini dia jamak takhir lebih afdal, lebih banyak pahala daripada jamak takdim. Itu kaitnya jika ia berjalan di dalam waktu bagi sembahyang pertama dan beradu dan berhenti ia seorang di dalam waktu bagi yang kedua. Dia berjalan, dia keluar mulai safar dia dalam waktu yang pertama. Dalam waktu pertama itu zuhur. Maka dalam perjalanan dia hendak qasar jamak dalam takhir. Dalam waktu asar. Ini afdal dia jamak takhir. Afdal jamak takhir sekiranya dia berhenti di dalam waktu yang kedua, yakni waktu asar. Dan jika ia seorang yang beradu di dalam waktu bagi sembahyang pertama, yang beradu, yang berhenti
di dalam waktu bagi sembahyang yang pertama. Nah, ini masalah ibrah tu dia berjalan, dia musafir. Kemudian ia berhenti dalam waktu sembahyang pertama dan yang berjalan iyo di dalam waktu bagi sembahyang kedua. Maka jamak takdim afdal baginya, bagi seorang itu pada jamak takhir. Dan jika ia berjalan di dalam waktu bagi keduanya, dia berjalan di dalam waktu bagi keduanya, yakni waktu pertama dan waktu kedua. Nah, dua sembahyang seperti zuhur dan asar. Yang beradu ia seorang di dalamnya, di dalam waktu kedua. Yang beradu, yang berhenti ia seorang di dalamnya, di dalam waktu bagi kedua. Maka jamak takhir afdal baginya dan jamak takdim. Tu masalahnya. Maka di sini dia khilaf masalah afdal tak afdal. Ada pun masalah harus boleh, kita qasar kerana safar itu boleh. Nah, dalam ham kita jamak qasar ni, kalau kita masih musafir, boleh kita jamak, boleh kita qasar. Ataupun kita nak qasar saja, tak nak jamak, boleh. Kita nak qasar saja, tak nak jamak, kita sembahyang zuhur saja boleh. Tapi qasar ini kerana safar. Nah, kerana safar. Kalau masih kita berjalan dalam waktu zuhur, nah, maka ini afdal kita jamak takhir daripada jamak takdim. Bermaknanya jamak afdal, jamak takhir daripada jamak takdim. Nah, jamak sini kerana qasar. Kerana jamak sini kerana safar. Nah, jamak sini kerana safar, bukan kerana apa-apa. Kalau itu, apabila jamak kerana safar, dapat dia sembahyang qasar. Walaupun dia mulai berjalan dia di dalam waktu yang pertama, waktu zuhur. Ba'da zuhri, kemudian dia masuk zuhur, dia alatul mulai berjalan dia, musafir dia. Lepas tu dia niat, dia ada qasad, dia hendak sembahyang zuhur di dalam waktu asar, akan sebagai jamak takhir. Itu boleh. Nah, bolehnya. Yang katanya tak boleh kita nak jamak kalau waktu sudah masuk zuhur. Nah, kita mesti kena jamak takdim. Ini masalah dia bermukim kat rumah. Dan bukan tak boleh, harus saja. Masa dia semayang, masa takbir atau ihram pertama, dia masih bermukim. Nah, masih bermukim. Kemudian dalam bermukim itu dia semayang, kemudian selesai pada salam pertama, dia masuk dalam safar, masuk dalam perjalanan. Nah, maka boleh dia jamak asar di dalam zuhur, akan sebagai jamak takdim. Ini harus, bukan tak boleh. Boleh. Nah, bukan masalah bahas bolehkah ataupun tak boleh, harus ke tak harus, bukan. Ini masalah harus, bukan masalah tak boleh. Nah, kalau ada orang mengatakan tak boleh kita sembahyang asar jamak waktu zuhur, padahal kita saat ni tu belum musafir lagi, kita musafir waktu zuhur. Nah, kita musafir dalam waktu zuhur, apabila kita jamak mesti kita jamak takdimnya, yang lain tak boleh. Bukan harus, bukan tak boleh, harus. Kita nak buat hendak kerja pun boleh, tak nak kerja pun boleh. Itu mana harus. Bukan kata tak boleh, mesti kena jamak takdim saja, jamak takhir tak boleh. Apa tak boleh? Kita keluar dalam masa waktu zuhur, kita selalu niat aku nak jamak zuhur dalam asar, kerana kita musafir. Waktu dalam zuhur pun panjang lagi. ni ingat baik dah. Dia banyak berlaku lah. Kadang-kadang kerja kita, kadang-kadang kita musafir waktu zuhur, kita musafir dalam waktu zuhur. Nah, maka pada waktu zuhur kita sembahyang qasar, maka di situ ada soalan, jamak takdim ke atau jamak takhir yang afdal? Maka jawabnya jamak takhir afdal daripada jamak takdim, kalau kita berhenti pada masa jamak takhir. Nah, kalau ada masa berhenti
Kedua, dia jamak belum masuk waktu zuhur, tapi ada berhenti dalam waktu ini, ada berhenti dalam waktu zuhur, ada berhenti dalam waktu asar, maka yang ini afdal dia jamak takdim daripada jamak takhir. Nah, itu baik. Masalah tu bolehlah dalam kitab ni, maka boleh, harus. Nah, bukan tak boleh. Kalau masalah kita masih bermukim kat rumah lagi, belum dah safar, kita masih bermukim, maka kita sembahyang 4 rakaat. Tapi dalam hal tu selesai dah sembahyang 4 rakaat, kita dapat permulaan safar dengan bahawa kita sembahyang di atas kenderaan ke, di atas perahu ke. Tu masalah tu. Bukan masalah kita keluar ni. Adapun kalaulah kita belum keluar, duduk kat rumah, itu mesti kita nak sembahyang 4 rakaat. Apabila lah mulai safar kita dalam waktu pertama, ini tengok kita nak berhenti dalam waktu mana. Kalau hendak berhenti di dalam waktu yang kedua, maka afdal kita jamak takhir daripada jamak takdim. Bukan tak boleh, khilaf di antara afdal dan tak afdal. Baik, habis. Tu jawab masalahnya. Kita masuk hak rancangan hak kita. Faslun fin nafli fis safari. Ai hadza faslun fi bayanin nafli fis safari. Ini suatu fasal pada menyatakan sembahyang sunat di dalam safar, di dalam perjalanan. Dalam perjalanan Nabi kita mengerjakan sunat. Kita ni duduk tak ada safar pun tak semayang. Tak gitu kan? Semayang dulu, kamu nak mengaji semayang dulu, hati cerah. Dan siapa belajar waktu rajin semayang sunat ni, hati dia tu spotlight bagi. Mudah nampak dalam pengajian. Kalau kamu mengaji macam budak pondok ni, kalau rajin mengaji, malah buat amal, malah duk sunat-sunat ni semua kamu malah. Nanti lama lah mengaji. Kalau orang mengaji 5 tahun, mau kena ngaji 10 tahun. Allah makdai. Pasal kamu mengaji saja, amal tak buat. Sunat tu tak ada buat. Tapi kalau mengaji serta buat sunat begitu ini, derah kamu ngaji, derah cepat. Faham tak? Ni, cik Melayu dah tu ke? Tu ingat molek tu. Ni, ใครต้องการเรียนให้รู้ในการเรียนของเขาต้องขยันละหมาดสุนนะภาษาเย่pula aku tak erti hak Melayu. Ada hak nu tidak Melayu, si Melayu. ต้องละหมาดสุนนะถ้าจะเรียนให้ไวนะจะเรียนให้ไวนี่ต้องละหมาดสุนนะถ้าไม่อยากเรียนให้ไวก็เรียนอย่างเดียวไม่ต้องละหมาดสุนนะทำจะเรียนให้ไวคนที่ละหมาดเรียนแล้วก็ละหมาดสุนนะนี่ทำสุนนะนี่เขาเรียน5 ปีคนที่ไม่ละหมาดแค่เรียนอย่างเดียวต้องเรียน10 ปีถึงจะถึงnak mak deh. Ni, tu hak sungguh, hak sungguh. Gitu lah tu orang hak nak ngaji, dia boleh derah. Dia cepat boleh dia panggil. Tapi kalau mengaji saja, kelik tu tak ada amal dia tu. Dia sepatutnya orang lain ni mengaji. Lama mengaji. Sejak tak seorang habuk. Mengajilah tu malah mengajilah ambil duit. Lepas tu duit tu bazir saja tu. Duit. Orang tua duk duit kat anak lagi mengaji tu. Tak langsung kelebihan. Kelebihan Nabi kata dah. Jalan Allah. Hak Tuhan kata banyak 1 kok jalan Allah. Boleh 700,000 kok. Boleh 700 kok. Tu. Hak itu hak makna anak hak mengaji tu dia buat amal hak kita mengaji, hak dia belajar. Buat amal hak dia belajar. Kalau dia mengaji saja tak ada buat amal tu, saja ya duit itu. Tak ada ganda dia duit 50 kok 100 hari kok anak duk pergi mengaji tu. Apa tengok kitab ulama dia bahas. Tak boleh kobok tu. Tak boleh ganjaran. Hak atau boleh ganjaran ni hak mana? Ialah hak mengaji, lepas tu dia buat amal. Hak tu lah baru boleh ganjaran hak ibu bapa bagi bitih. Bagi bitih kok 2 kok tu baru ada ganjaran. Kalau tidak tak ada ganjaran.
saja ya. Sampai amal tu penting. Baik sikit sebanyak situ tu supaya kamu tu rajin buat sunat. Tengok Rasulullah dalam musafat dia pun ada rajin buat sunat. Tengok kata dia, dan harus bagi orang musafir yang menuju ia orang musafir akan tempat yang maklum, tempat yang sudah diketahuikan dia. Kata dia nak hendak tuju tu di mana dia sudah maklum macam ini. Tempat yang maklum mana? Sifat pada tempat yang maklum. Lagi pula yang adalah safarnya, safar orang musafir itu yang tiada berdosa. Jadi dia bukan berdosa, yang tiada berdosa. Tiada berdosa dengan sebab safar dia itu. Dan jika pendek safarnya, safar orang musafir sekalipun. Apa pendek? Yakni tidak sampai 2 marhalah. Itu pendek, tidak sampai 2 marhalah. Macam cenderang nak pergi kat KL. Macam kat sini nak pergi kat Jala, nak pergi kat Petani. Itu safar pendek. Harus apa? Ini fa'il bagi harus. Harus oleh bahawa ia orang musafir yang sembahyang sunat dengan ketiadaan menghadap akan kiblat. Harus bahawa ia orang musafir yang sembahyang sunat, sembahyang dengan ketiadaan menghadap akan kiblat. Asalnya sembahyang kena menghadap kiblat. Akan tapi bagi mereka yang musafir, yang safar, walaupun safar pendek, harus dia mengerjakan ibadat sunat, sembahyang sunat dengan tidak hadap kiblat. Ini harus. Lepas tu macam mana ke? Hanya menghadap ia orang musafir akan jihad menuju nyonya musafir. Hanya dia berhadap kepada jihad yang dia hadap menuju. Dia hadap menuju ke mana? Kat tu lah. Dia berhadap pergi. Sembahyang sunat yang mana? Mutlak ke? Kata dia, dan jikalau sembahyang sunat, jikalau sembahyang rawatib, sembahyang sunat rawatib, atau sembahyang hari raya sekalipun harus. Sembahyang sunat rawatib sudah sembahyang zuhur, maka kita ada hal sikit. Ada hal sikit, ada bergaduh sikit, ada masyghul sikit. Sudah selesai sembahyang zuhur, tu naik kereta. Selalu naik kereta. Naik kereta, dalam hal naik kereta tu kita sembahyang sunat rawatib. Adakah boleh? Boleh. Kamar dia ada itu lagi. Macam mana? Kita berhadap mula-mula saja. Mula-mula ketika takbiratul ihram. Sebelum naik kereta, kita hadap kiblat, Allahu Akbar. Sahaja kau sembahyang sunat zuhur ba'diyah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Naik kereta, start ikut ini hadap ke mana, hadap ke mana ikut. Ini tak syarat menghadapkan kiblat. Ni sembahyang sunat dalam musafir. Tapi tak nanti kereta mutu. Berhenti mutu apa yang sunnah hadap kiblat. Apa dah kena takbir, Allahu Akbar. Kemudian takbir, terus naik mutu, sambil nak mutu itu bacakanlah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu dia. Itu harus. Tu jawab di buat pondok ni. Duduk rumah kita semayang jalan atas kereta mutu tak gamu. Tak gamu duduk rumah kita semayang dah. Lagi semayang atas mutu. Ni ingat baiklah tu. Sama ada safarnya, safar orang seorang itu. Sama ada safar dan perjalanan orang musafir itu. Safar dengan berjalan kaki ayam dia panggil. Dengan berjalan kaki, bukan kaki ayam. Dengan berjalan kaki dengan bahawa tidak bermotor, tidak berkereta, tidak berbas.
atau dengan berkendera. Ialah kan dengan berkenderaan. Apa? Dengan bermutu, berkuda. Nah, berkuda, berkereta. Tu macam tu. Tu berkenderaan. Berkendera yakni berkenderaan. Nah. Tu berkendera ni mana berkenderaan. Bermutu seperti bermutu ke atau bersikar atau apa? Berkereta, tu macam tu. Tak kira safar macam mana pun. Itu harus. Tu. Maka jika safarnya seorang, maka jika safarnya safar orang yang musafir. Nah, maka jika safarnya safar orang musafir dengan berjalan kaki, maka hendaklah mensempurna ia orang musafir akan rokok orang musafir dan sujud orang musafir. Kalau dia berjalan kaki, dia berjalan kaki, jalan lagi. Nah, sebelum nak berjalan dia angkat takbir, Allahu Akbar, menghadapi kiblat, menghadapkan kiblat. Kemarin jalan kaki. Tu. Apabila sampai tempat rokok, tu mana hendaklah sempurna ia akan rokok. Apa? Apabila sampai tempat rokok, dia berhenti rokok ke kiblat. Rokok tu menghadap kiblat. Bangun, i'tidal, sujud, antara sujud, antara sujud, naik balik, qiyam. Baru qiyam, terus berjalan pula. Nah, terus berjalan pula. Apabila sampai waktu rokok, dia berhenti menghadap kiblat. Tu dia. Kalau dia musafir, hal keadaan berjalan kaki. Nah, berjalan kaki. Ni macam berjalan nak pergi ke mana? Macam dulu kau berjalan ke hutang-hutang atau berjalan ke jalan-jalan ni. Sampai waktu rokok, kita rokok. Tidak, sujud. Antara sujud, balik nak qiyam. Selepas dah qiyam, pergi pula di mana tempat kita menuju. Tapi apabila sampai waktu rokok, mesti kita kena menghadapi kiblat. Tu kalau musafir dalam hal keadaan berjalan kaki. Tu. Dan berhadap ia musafir akan kiblat. Tu. Hendaklah mensempurna ia akan rokoknya dan sujudnya dan berhadap padahal dan kait. Dan berhadap padahal berhadap ia orang musafir akan kiblat. Berhadap pada keduanya, pada rokok dan sujud. Dan wawul hal dengan makna dan yani padahal berhadap ia orang musafir akan kiblat. Berhadap tu pada keduanya, yakni pada rokok dan sujud. Dan pada takbiratul ihram. Ini Allah pada kata pada keduanya. Apa? Yakni takbir kalam dan berhadap ia orang musafir akan kiblat pada takbiratul ihram. Jadi satu pada berhadap ia akan kiblat satu. Dan pada satu pada rokok dan sujud. Yang kedua pada takbiratul ihram. Yang ketiga dan pada duduk antara dua sujud. Pada duduk antara dua sujud. Ni kena hadap kiblat. Pasal apa? Pasal apa ni? Hendaklah kena hadap kiblat kerana mudah oleh yang demikian itu. Demikian rokok dan sujud dan takbiratul ihram dan duduk antara sujud. Kerana mudah oleh yang demikian itu, demikian rokok dan sujud. Tu. Dan takbiratul ihram dan duduk antara sujud itu mudah. Apa mudah sini? Senang. Kerana jangan. Tu kerana senang oleh yang demikian itu, demikian rokok dan sujud dan takbiratul ihram dan duduk antara dua sujud. Dan harus bagi orang musafir oleh berjalan
pada barang yang lain daripada dimakian itu. Ada. Dan harus bagi-bagi orang musafir yang berjalan kaki itu oleh berjalan, harus oleh berjalan pada barang yang lain daripada dimakian itu, dimakian rokok dan sujud dan takbiratul ihram dan duduk antara sujud. Lain pada tu boleh berjalan. Apa? Iaitu ketika qiyam. Lain pada tu ketika qiyam dan tahiyat boleh. Dan kita salam boleh. Ketika tu tak perlu hadap kiblat. Yang perlu hadap kiblat adalah waktu kita rokok. Tidak, sujud. Anda sujud balik. Berjalan tu. Setahiyat apa? Lain pada tu. Masya Allah, ini kemudahan. Dan rajin boleh buat belakang. Serta berhadap ia seorang kepada jihad qasad nyo seorang orang musafir tu dah. Diserta berhadap ia orang musafir dengan berjalan kaki tu. Berhadap kepada jihad qasad nyo yang kepada jihad menuju nyo orang musafir itu. Ni. Nah, ini masalah dia musafir berjalan kaki. Dan jika safarnya orang musafir dengan berkendara binatang. Nah, dengan berkendara binatang, dengan berkendaraan binatang. Kendaraan dia dengan binatang. Tu. Nah, maka pada jawab istifham itu, maka padanya jawab pertanyaan jika safarnya dengan binatang tu tafsil, ada huraian satu persatu. Tafsilun, ada huraian satu persatu. Macam mana hurai? Macam ni. Jika mudah oleh menghadapnya orang musafir dengan perkenderaan binatang itu. Jika mudah oleh menghadapnya orang musafir dengan berkendara binatang akan kiblat dan mesempurnonya orang musafir itu akan segala rukun sembahyangnya sekalian segala rukun sembahyang atau setengah rukun sembahyang. Ni. Nah, dia mudah mana senang. Kamu tak pandang mudah tu. Nah, jika mudah, jika senang oleh menghadapnya orang musafir akan kiblat satu, dan mesempurnonya orang musafir akan segala rukun sembahyangnya orang musafir sekalian. Dia dapat sempurnakan cukup rukun sembahyang tu. Atau setengahnya atau separuhnya atau setengahnya, jadi separuh bagi segala rukun sembahyang. Jawab bagi jika nescaya lazim akan seorang itu oleh dimakian itu. Apa? Dimakian rokok, sujud. Takbiratul ihram, duduk antara sujud tu. Itu lazimkan dengan seorang itu oleh dimakian itu. Tak kena. Oleh dimakian itu, dimakian menghadapkan kiblat. Makian itu tu. Oleh dimakian itu, dimakian menghadapkan kiblat dan mesempurnakan segala rukun sembahyang sekalian atau setengah. Lazim ni mesti. Tu mana lazim. Mesti dia kena hadap kiblat. Mesti dia kena sempurnakan sekian rukun atau separuh rukun. Ini kalau dia senang dalam perjalanan dia dengan kenderaan binatang. Karena dengan binatang ni boleh kita berhenti binatang. Nah, dan pulaknya musafir dengan binatang ni bukan musafir di atas jalan raya. Tak boleh orang tak bagi lalu jalan raya. Dia duduk dalam hutan rimba tu. Tak sama dengan motor kereta ni. Motor kereta ni jalan raya. Tu. Nah, itu kalaulah ada kemudahan. Tengok, maka tu ada kemudahan, maka lazim yang mesti
dan wajib akan seorang itu, orang musafir itu, oleh demikian itu yang demikian menghadapkan kiblat dan mensempurnakan segala rukun sembahyang sekaliannya atau setengahnya. Itu kalau senang. Dan jika tiada mudah baginya, yang tiada senang baginya, bagi orang yang musafir oleh yang tersebut, jika tiada mudah bagi orang musafir dengan berkenderaan menatang oleh yang tersebut, apa tersebut, yakni oleh menghadapkan kiblat dan mensempurnakan segala rukun sembahyang sekalian atau setengahnya. Jika tidak mudah, tak senang bagi oleh yang tersebut oleh menghadapkan kiblat dan mensempurnakan segala rukun sembahyangnya sekaliannya atau setengahnya tu. Kalau tak senang, maka tiada lazim akan orang musafir itu oleh sesuatu daripada yang tersebut. Itu dia. Daripada yang tersebut, tak ada kena buat apa-apa. Maka tiada lazim, tiada wajib akan akan orang yang musafir itu oleh suatu daripada yang tersebut. Apa dia yang tersebut? Iaitu menghadapkan kiblat dan mensempurnakan segala rukun sembahyang atau setengahnya. Itu tak lazim. Melainkan lazimnya, melainkan ini istisna pada kata tiada lazim. Melainkan kecuali menghadap akan kiblat. Menghadapkan kiblat pada takbiratul ihram. Pada takbiratul ihram itu saja. Menghadap kiblat masa nak berkuda. Allahu Akbar, terus nak berkuda, musafir. Maka musafir itu tak perlulah, tak payahlah dia saat ni tu nak hadap masa rokok, masa sujud, itu tak payah kalau tak senang. Kalau senang, okey, dia berhenti rokok, sujud, lepas tu kerja macam biasa. Ni kalaulah dengan binatang, dengan binatang. Nanti tengok lagi, adakah serupa kita berkenderaan dengan apa? Dengan mutu kereta ni macam mana? Kita tengok pula dia ada kata macam mana. Maka kemudian daripada dia hadap kiblat, maka isyarat ia orang musafir itu dengan rokoknya orang musafir dan sujudnya orang musafir. Orang musafir dengan berkenderaan menatang tu. Maka syarat ia yang musafir berkenderaan menatang tu dengan rokoknya orang musafir dan sujudnya musafir. Tu. Dan adalah isyarat padahal yakni padahal adalah isyarat dengan sujud itu terlebih rendah daripada isyarat dengan rokok. Macam kalau sujud kita kepala begitu, tapi kalau rokok kepala begini, kalau sujud kita tunduk sikit. Biar rendah sikit daripada isyarat rokok. Pasal apa? Kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila safar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menghendaki ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang sunat. Nabi hendak sembahyang sunat. Nescaya berhadap ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan untanya dengan unta. Berhadap dengan untanya, unta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadap akan kiblat. Pusing hadap kiblat. Lepas tu maka takbir ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sembahyang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam sekira-kira menghendakikan dia sekira-kira menghendakikan dia akan sembahyang itu oleh kenderaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya kena kata kemudian sembahyang ia Nabi sekira-kira menghendakikan dia akan sembahyang. Akan sembahyang
menghendaki oleh kenderaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikutlah sembahyang macam mana sekalipun, sekiranya menghendaki sembahyang oleh kenderaan, hadapilah ke mana-mana pun. Ini Rasulullah sembahyang macam ni. Riwayatkan dia akan ini hadis oleh Abu Daud. Riwayatkan dia akan ini hadis oleh Abu Daud. Tengok akan satu balik bawah dalam lingkungan. Nombor satu tu balik bawah dia kata, ketahui olehmu bahawasanya meninggal akan perkara yang sunat itu makruh. Perkara sunat yakni di dalam sembahyang. Meninggal akan perkara yang sunat itu, perkara sunat yakni di dalam sembahyang. Tu di dalam sembahyang makruh. Apa sunat-sunat dalam sembahyang ni banyak. Macam akad tangan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, banyak orang tinggal. Akad tangan, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dan doa tasyahud. Kamaniyah tasyahud, kamaniyah tahta tasyahud. Tinggalkan sunat tasyahud. Banyak sunat-sunat dalam sembahyang. Akan tapinya tinggal tak ada mengerjakan dia. Ada. Puasa meninggal, yakni tinggal, tidak mengerja. Meninggal tidak kerja akan segala perkara yang sunat itu makruh. Apabila ada makruh, macam manakah sembahyang kita Allah Ta'ala hendak terima? Faham baik-baik. Apabila sembahyang kita ada makruh, macam manakah sembahyang kita Allah Ta'ala hendak terima? Sembahyang kita tak sama dengan Rasulullah. Rasulullah kata, sallu kama ra'atumuni usalli. Sembahyang kamu sebagaimana kamu melihatku sembahyang, yakni kamu tahu aku sembahyang. Maka sekarang banyak orang-orang yang tidak memanjang ia orang-orang akan takbir intiqalat. Tidak memanjang di dalam sembahyang. Hujan kuat ni. Sini hujan weh. Kat sana macam mana weh? Hujan ke belum? Hujan kuat ni. Ke sana panggil kuat. Kita panggil apa? Lebat deh. Sini panggil lebat. Dia panggil kuat. Hujan kuat ni mana hujan lebat. Buatmu ni kena pergi ngaji kat oleh Syah tak itu kan. Melayu tak kerti Melayu. Lebih lagi duk bekok. Tapi bekok Melayu Kedah dah ni. Sini hujan kuat. Kalau kat sana tak dengar macam mana pun, komen insya-Allah komen. Kalau tak selesai ke masalah, insya-Allah kita ulang balik malam esok. Karena sini hujan tu memang kuat sangat. Kalau tak sempurna, komen kat bawah. Besok hari insya-Allah kita ulang balik. Tu dia. Maka sekarang banyak orang-orang. Sekarang ni, makna sekarang sini ialah pada masa musannif mengarang kitab. Pada masa pengarang kitab. Masa tu disebut kata sekarang. Tapi masa sekarang ini berpuluh-puluh tahun. Bukan baru. Banyak orang-orang yang tiada memanjang ia orang-orang akan takbir intiqalat di dalam sembahyang. Takbir intiqalat mana? Takbir rakaat. Allahu akbar, takbir rakaat. Intiqalat. I'tidal, sami Allah liman hamidah. Tak ada takbir. Takbir sujud pula. Allahu akbar, takbir sujud dua. Takbir bangkit dan sujud pertama, Allahu akbar, tiga. Takbir sujud yang kedua pula, Allahu akbar, empat. Kemudian takbir bangkit pada sujud kepada qiyam, Allahu akbar, lima.
Maka takbir intiqalat ada 5 dalam sembahyang. Takbir ini sunat hai'ah, bukan wajib pun, tapi kita tinggal makruh. Kita tak nak baca, tak nak takbir, benar rokok. Boleh tak? Boleh, akan tetapi makruh. Tu ingat baik makruh. Dapat takbir intiqalat, tambah takbir kerana memindahkan rukun. Intiqalat mana memindah. Takbir kerana memindahkan rukun. Qiyam kepada rakaat. Nah, balik naik i'tidal, tak ada takbir. Daripada i'tidal kepada sujud, antara sujud naik balik qiyam pula. 5 sebab takbir intiqalat. Maka dalam takbir intiqalat tu, dia kata banyak orang tak memanjangkan takbir intiqalat. Pasal apa? Kerana sangka mereka itu orang-orang yang tidak memanjang akan mat tabi'i atau asli. Orang panggil dia belajar tajwid kuat tapi belum belajar fiqh. Banyak belajar tajwid ni hendak takbir atau ihram, takbir intiqalat ni kata tak boleh panjang kerana Allah mat tabi'i. Maka mat tabi'i ni boleh dibacakan 2 harakat. Allahu akbar, Allahu akbar mat tabi'i. Kalau kita kata Allahu akbar, itu bukan mat tabi'i. Dia kata Allah ni mat tabi'i, dia sengka. Dia sengka mat tabi'i atau mat asli. Maka dia kata tak boleh nak memanjang, kena pendek. Ini pada masa dia, bukan masa sekarang. Masa sekarang pun masih ada lagi orang macam ni. Nah, dok panggil Allah ni mat tabi'i, padahal Allah bukan mat tabi'i. Bukan we kerti mau lebih faham baik. Allah bukan mat tabi'i. Allah mat tafkhim. Lafaz Allah ni mat tafkhim. Ikutlah di mana tempat. Maka hukum dan tajuk panggil mat tafkhim. Apa mat tafkhim? Mat dipanjangkan dia kerana hendak membesarkan dia. Lalu tu di dalam qul huwallah boleh kita panjang dalam Quran. Qul huwallahu ahad. Boleh panjang. Sepanjang-panjangnya ialah 14 harakat. 14 harakat, yakni 7 alif. 7 alif, 14 harakat, 14 gerakan anak jari. Nah, tu lafaz wa kana Allahu ghafurar rahima. Ada Allah mat tafkhim, bukan mat tabi'i nah, ingat baik. Tapi ada orang sengka kata Allah mat tabi'i, Allah mat asli, tak boleh memanjang, panjang salah. Maka musannif jawab, padahal musarrih menerang. Tu mana musarrih? Padahal musarrih menerang oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka itu ulama dengan sunat dipanjangkan lam lafaz Allah. Panjang lam lafaz Allah pada takbir intiqalat. Sunat dipanjangkan lam lafaz Allah pada takbir intiqalat. Ada Allah sunat panjang hingga sampai kepada rukun yang hendak berpindah kepada rukun. Nah, seperti qiyam, i'tidal hendak berpindah sampai sujud, maka boleh kita panjangkan Allahu akbar sampai sujud. Hingga sampai kepada rukun yang hendak berpindah kepadanya. Apa? Seperti sujud masalan. Seperti sujud pertama masalan. Nah, dan seperti juga lam jalalah pada sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah bangkit daripada rakaat kepada i'tidal. Maka mereka ini dia katanya Allah liman tabi'i mesti kena memendek, tak boleh memanjang. Sami Allah liman hamidah.
Nak kata sami Allahu liman hamidah. Dia tak nak kata macam tu. Dia tak nak kata macam tu. Dia sami Allahu liman hamidah. Dia takut panjangnya, kalau takut tak kena. Nah, dia kata mat tabi'i sini. Ingat baik. Serta royak, serta bagi tahu. Serta royak ni serta bagi tahu sahabat mereka itu dengan kata mereka itu. Ada. Serta royak, serta bagi tahu sahabat mereka itu memanjang. Sahabat mereka itu orang-orang yang tidak memanjang, akan tapi istiqalat tu dengan kata mereka itu orang-orang. Dia bagi tahu pula sahabat apa dia tak panjangkan ni. Sahabat apa, sahabat ni. Apa sahabat dia? Kerana menurutkan Nabi. Itu sahabat dia kata. Dengan kata mereka itu orang-orang. Dia kata macam ni. Kerana menurut akan Nabi. Dia kata aku pendek ke takbir tu. Pendek tu kerana mengikutkan Nabi. Menurut di mana mengikut. Kerana menurutkan Nabi, yakni kerana mengikut akan Nabi. Dan supaya tiada sunyi oleh satu juzuk dari sembahyang pada zikir itu. Dan supaya tiada sunyi, dan supaya tiada sembunyi, tiada terlepas, tiada kosong. Nah, oleh satu juzuk dari sembahyang, tak sunyi daripada zikir. Lalu tu lah dia pendek tu. Nah, tu. Tu dia, tu yang dia kata. Nah, sunat dia kata. Tetapi ni sungguh pun kata sunat ni panjangkan lam lafaz jalalah pada pintu ihram. Dia panggil tetapi ni istidrak pada kata sunat dipanjang. Sungguh pun kata sunat dipanjang lafaz jalalah tu, lafaz Allah. Lafaz lam pada Allah tu. Jangan lebih panjang itu daripada 7 alif. Jangan lebih panjang itu. Apa? Jangan panjang dilebihkan daripada 7 alif. Gitu kan. Itu baru faham. Bukan jangan lebih panjang itu apa? Jangan dipanjang lebih daripada 7 alif. Itu baru faham nah. Iaitu 7 alif 14 harakat. 14 gerakan jari. Gerakan anak jari nah, 14 harakat. Macam Allah. Ni 14. Tu 14 harakat. Harakat gerakan jari ni. Allah. Tu jangan lebih sangat. Lebih 14 harakat tak boleh tu lafaz Allah tu mak tafkhim. Nah, mak tafkhim. Jangan takbir turun pada sujud. Allahu Akbar. Tu. Lepas tu you bangkit naik qiyam pula. Daripada sujud yang kedua naik ke qiyam. Allahu Akbar. Nah. Ini bukan tu. Ada masa dulu, sekarang ada masa musannif, ada orang macam ni. Kenapa? Kerana dia belajar kuat tajwid. Kuatkan tajwid, dia kata lafaz Allah matabi'i, lalu tu dia menghukumkan di dalam fiqh, dalam sembahyang pun dia kata tak boleh juga. Kerana Allah ni matabi'i. Padahalnya ulama telah bahaskan dalam kitab fiqh-fiqh. Nah, banyak fiqh-fiqh. Dia kata ni. Akhirnya dia kata lihatlah di dalam i'anatul talibin kita Arab. Dan iqna kita Arab, iqna bagi. Dan nihayah ialah juga, dan Bujarimi sarah ba iqna, syarahan iqna. Dan al-Baiju al-Bajuri. Dan Mughni Muhtad, dan kitab-kitab Melayu. Kitab-kitab Melayu, kitab-kitab bahasa Melayu. Bilal Muhtadi ada sebut, dan Jawahirus Saniyah ada sebut, dan lain-lain lagi. Nascaya nyata. Apabila mu lihat kat situ, jawab bagi lihat. Lihatlah. Tengok baik. Pasal kita kata, tengok baik.
Dia gaduh tu hukum itu gini. Tengok baik dulu. Nah, senyata bagi kamu. Mu tengok dalam kitab, lihat dalam kitab, mesti nyata. Ni nah. Ingat baik tu. Jangan takutlah nak memanjang lafaz Allah. Itu sunat memanjang, tak ada apa. Kita memanjang kerana memindahkan rukun. Allahu Akbar. Bukan Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nak kata sami Allahu liman hamidah. Takut batal semayang. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Ada Allah Akbar. Apa tu? Ada itu jangan tu. Jangan silap faham. Masa nak rokok, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Apabila dahi sampai kat tempat sujud, baru Al-Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apabila pindah sampai ke rukun tu lah, baru Al-Akbar. Bukan tengah-tengah Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Bukan tu. Semayang tak lihat dalam fiqh. Itulah jadi masalahnya. Kena lihat fiqh baik baru okey. Lihat dalam fiqh, dalam ilmu fiqh. Sebab kalau orang belajar ilmu tajwid banyak-banyak, mesti dia membatalkan orang sembahyang. Kerana dia belajar ilmu tajwid banyak, batal orang sembahyang. Padahal ulama fiqh dia mengatakan, bacaan di dalam sembahyang jangan merubahkan makna. Itu satu pendapat. Ni dalam Quran dia kata warattilil Qur'ana tartila, dan mentartillah olehmu akan Quran akan sebagai tartil. Maka tartil di situlah khilaf ulama. Ada setengah ulama tartil dengan makna mentajwid, baca Quran lebih betul tajwid. Ada satu ulama mengatakan tartil di situ dengan makna baca Quran jangan bagi merubahkan makna. Jangan bagi merubahkan makna. Itu makna tartil kat situ. Lalu tu dalam sembahyang ni kita tengoklah, kalau dia baca Fatihah, dia baca tak mengubahkan makna, okey, dia boleh ikut kita. Kalau dia baca Fatihah mengubahkan makna, tak boleh lah. Baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Kata an'amta alaihim, dia an'amtu alaihim. Yalah. Karena sekarang orang baca banyak lah. Pada baca tajuk kan siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kalau siratal ladzina an'amta alaihim, ni kata him. Ni kata bukan him, kena him. Ha bawahi, hamim bawahim, hamim mati bawahim. Bukan him atau bawahim. Tak kena, kena him. Tu banyak farakah tinggal pada imam. Padahalnya tak ada apa-apa, tak mengubahkan makna. Nak alaihim, alaihim sama ya. Tu tak mengubahkan makna. Tu mana baik, ingat baik itu tu. Jangan membatalkan sembahyang orang. Kalau yang sembahyang ni kalau kita tak sedap. Tak sedap nak ikut imam ni, wajib kita kena mufarakah. Imam. Tu macam tu. Tak boleh menghukum kata imam ni tak sah ni. Imam ni tak jadi ni. Jangan. Fiqh ni luas. Kalau orang Yaman, orang di Yaman dia kata macam mana? Dia qaf dia tukar jadi ga. Jadi ga. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ni bacaan dia weh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya baca.
iyyaka na'budu, ya berhenti dia. Nah, wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oh ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ha, ya baca. Tapi orang belajar tajwid orang baca ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti ke itu boleh berhenti ke? Tak boleh berhenti tu. Ini belajar fiqh tuan-tuan. Tuan-tuan mesti belajar fiqh, jangan belajar tajwid, tak belajar fiqh, nanti membatalkan sembahyang orang. Tuh. Nah, baik. Habis. Dan hukum bagi orang yang berkendara bersikap dan mutunya seperti hukum bagi orang yang berkendara binatang, sama juga Dan hukum bagi orang yang berkendara bersikal. Bersikal, ya Wan, yang ni bersikal itulah. Bahasa sekarang bersikal. Nah, orang yang berkendaraan bersikal. Nah, dan mutu bersikal. Bersikal ni suku, bersikal ni macam katih, macam kerja sendiri, katis sendiri. Tu bersikap. Kalau mutu ni, kalau sana dah. Mutu ni macam mutu bersikap. Ini dah dua lalu dah. Mutu bersikap. Mutu bersikap mana mutu tu? Yang bersikap satu, mutu satu. Maka orang bermutu bersikal, yang ni seperti hukum ni seperti hukum bagi orang yang berkendara binatang. Sama je lah. Sama apa? Pada pihak mengerjakan sembahyang sunat tu. Mana kalau ada kemudahan dia menghadap kiblat atau mengerjakan segala rukun-rukun sembahyang, dia mesti kena berhenti. Lazim berhenti mengerja. Tapi kalau tak senang bagi dia mengerjakan itu, maka dia menghadap kiblat masa takbir dia, takbir Allahu Akbar, kemudian pergi ke mana? Jadi sembahyang dia dengan syarat dia, kepala rokok kena sujud lebih rendah pada rokok, macam tu keadaan. Nah, tapi yang paling maslahat, yang paling baiknya kalau bawa kereta masa rokok, berhentilah, jangan bawa tu. Nah, kalau tak berhenti kamu rokok ketika bawa kereta, dari jadi driver. Allah bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan ahad, rokok. Tak apa lagi rokok. Sujud tu tunduk bawah sikit, accident. Buat dihik. Pergi menasa. Berhentilah kereta. Berhenti kereta, kita rokok. Tidak sujud. Dia berhenti kereta. Lepas dia berhenti, pergi pula. Bukan buat di atas kereta hal tak ada, berhenti, nanti berbahaya teruk pula. Bahaya mengikut mari ke? Bahaya tu. Tu berkenderaan, bermutu bersikap, berkereta, sama ya tu. Berkenderaan bersikap, bermutu, berkereta, sama tu. Dan jika safar seorang dengan berkendara perahu. Perahu, hal keadaannya seorang musafir tu bukan juru kemudi, yakni bukan juru pemudi perahu. Bukan juru kemudi, mana bukan juru pemudi perahu. Maka wajib bahawa adalah sembahyang sunatnya orang musafir itu. Wajib-wajib dengan berhadap kepada kiblat. Sunat dia. Wajib ni, bukan sunat dah. Maka jika tiada dapat berhadap kepada kiblat, maka jika tiada dapat berhadap kepada kiblat, saya tinggal ia seorang musafir itu, tinggal akan sembahyang sunat sama sekali, tak kena mengerja lah. Kalau dia ni tak boleh menghadapkan kiblat, dan tiada harus bagi orang musafir yang berkenderaan perahu tu oleh sembahyang sunat, tak harus. Sekira-kira berhadap ia orang musafir yang berkenderaan perahu itu,
Tu sekira berhadap iyo apa? Sekira berhadap kok mana hala tu. Tak boleh. Berhadap kok tu, berhadap kok ni, tak boleh berhadap hulu, berhadap hilir, berhadap naik. Tak boleh. Mesti kena berhadap kiblat. Tak boleh ikut sembahyang berhadap kat mana-mana tu, tak boleh. Tu mana sekira-kira berhadap ia. Ni dia tak harus weh. Nah, ada pun yang juru kemudi. Ada pun yang juru kemudi, maka wajib atas juru kemudi. Ada pemudi perahu tu. Ada pun yang juru kemudi, yakni pemudi perahu tu, maka wajib atas pemudi perahu oleh menghadap akan kiblat. Wajib. Jika kuasa ia yang juru kemudi, yakni pemudi perahu. Dan jika tiada kuasa ia oleh menghadap akan kiblat, nah sembahyang sunat ia yang juru kemudi perahu dengan menghadap akan jihad kuasanya yang juru kemudi perahu. Pasal apa? Jika dipaksakan dia kan yang juru kemudi perahu atas menghadap akan kiblat, nah saya lupa oleh salah satu daripada dua perkara. Apa? Satu daripada dua perkara. Ada kala yang lupa itu sembahyang sunatnya sembahyang. Ada kala yang luput itu, yang tinggal itu sembahyang sunatnya. Atau kerjanya. Ada kerjanya, dia pun di perahu. Dan habis kat tu. Ni dia anehnya perahu Dan seumpama perahu itu kereta-kereta dan kapal terbang. Ni sama Jadi kalau pengikut naik kereta, ini mesti dia main sunat kena menghadap ke kiblat. Kalau dilebar driver, driver tu kalau dia kuasa menghadap ke kiblat, hadap. Kalau tak kuasa, gitu ni perahu super kereta-kereta. Tak sama dengan motosikal tadi. Motosikal tadi sama dengan dengan binatang ya. Tak semacam kereta. Macam kereta ni tak. Kereta ni macam perahu-perahu. Kalaulah driver, ini mesti wajib kena menghadapi kiblat. Driver. Ni dia Kalau yang mengikut atas driver, yang ni yang ni wajib. Kalau tak menghadap kiblat, kalau tak boleh menghadap kiblat, tinggal tak payah kerja sunat ni. Tapi yang driver ni boleh lagi. Masih boleh. Lagi boleh lah. Dan kapal terbang. Flag. Kapal terbang, kapal flag. Ni kalau sekiranya nak sembahyang sunat. Maka hukum penumpang. Ni dia tafriq dia. Tafriq pada kata seumpama perahu itu kereta-kereta dan kapal terbang. Maka hukum penumpang kereta-kereta dan kapal terbang. Penumpang dia tu. Dan hukum penumpang kereta-kereta dan kapal terbang seperti hukum penumpang perahu. Dan hukum lebar, yang driver kereta-kereta dan kaptan kapal terbang. Kaptan ni iaitu ketua kapal. Ketua yang bawa kapal, itu kaptan. Dan kaptan kapal terbang seperti hukum yang juru kemudi. Hukum pemudi perahu tu je. Masya-Allah, ni banyak yang tak tahu ni. Ni sembahyang sunat lah. Sunat. Adapun kalau sembahyang fardu, kamu ingat baik-baik. Ni banyak orang salah faham. Aku hendak musafir, aku sembahyang fardu. Kemudian dia takbir terkiblat ayah. Kalau dada dia nak hadap ke mana ikut. Masa pertama takbiratul ihram dia hadap kiblat. Allahu akbar. Kemudian masa qiyam, masa sujud, masa rakaat apa kita ini, menghadap bukan hadap kiblat. Dia kata tak apa. Ini sembahyang di atas kenderaan. Jangan itu salah faham. Yang menghadap ke situ, hadap ke sini tak apa, itu masalah sembahyang sunat. Adapun sembahyang fardu, sembahyang fardu seperti zuhur, asar, maghrib, isyak ni, hak ni mesti syarat dia kena masa ratu ihram hadap kiblat.
Qiyam kiblat. Ambil pada awal hingga sampai salam mesti kena hadap kiblat. Ingat baik tu, bagi orang nak musafir atas bas, atas kereta kapal terbang, kadang-kadang duk kosa jamak atas kapal terbang. Masya-Allah. Ni banyak tu. Kosa jamak atas kapal terbang. Padahal syaratnya nak kosa jamak, kosa ni jamak ni mana boleh kosa sembahyang fardu. Dah boleh jamak sembahyang fardu. Apa yang tak ada pun atas kapal terbang? Adakah dapat ke syarat tu? Tak dapat. Satunya kita orang yang kuasa tapi yang kuasa berdiri tapi tak berdiri, kita sembahyang duduk. Yang kedua kapal terbang pula ni, pergi tak tahu hadap ke mana, hadap ke ni, hadap sembahyang atas kerisi dia. Jamak pula tu. Jamak tu asar atas kapal terbang, tak flag. Boleh ke jamak atas flag? Tak boleh, kena sembahyang masing-masing. Dah sembahyang belah waktu, masuk waktu sembahyang satu, masuk waktu sembahyang satu. Maka sembahyang kat situ sembahyang membelakan waktu sahaja. Kerana syarat sembahyang tak dapat. Syarat sembahyang tak dapat. Kemudian apabila sampai tempat kita tuju, sampai ke Mekah, sampai ke mana sekalipun tempat kita menuju tu, di situlah kita qada ke sembahyang kita yang kita sudah sembahyang di atas flag, di atas kapal terbang. Nah, tu bagus betul. Ni tak dia jamak, ada boleh jamak ke? Sempurna tu. Ni ingat baik weh. Sekarang ni banyaklah orang bawa hukum pelik-pelik, bawa hukum boleh, bawa hukum macam-macam nah. Tu ingat baik tu weh. Ingat baik weh kita sembahyang tu. Kita sembahyang mesti ada syarat dia. Ayat ni bagi tahu yang ini syarat sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Ada sembahyang fardu yang ini wajib mesti kena menghadap kiblat. Tu menghadap kiblat. Sama ada dalam safir atau dalam hadir. Sama ada atas kenderaan atau bukan atas kenderaan. Yang tak boleh hadap kiblat ni sembahyang apa? Sembahyang sidatul khauf. Sembahyang kerana ketakutan dalam peperangan. Itu boleh tak nak hadap kiblat. Yang lain mesti kena hadap kiblat, ambil daripada takbiratul ihram hingga selesai. Hingga assalamualaikum warahmatullahi. Baik, habis. Sekadar itu saja. Dan disyaratkan pada suasana sunat bagi orang musafir. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله wasallam sallallahu ala Muhammad rabbi salli alaihi wasallim.